Hai, hari ni Bella nak cerita dekat hampa. Kalau hampa pernah dengar Pulau Jerejak, Bella cerita sedikit tentang sejarah Pulau Jerejak tu sendiri yang berada di Pulau Pinang. Okay. Pulau Jerejak ni ditemui oleh Francis Light pada tahun 1786. Pada ketika dia temui Pulau Jerejak ni, dia belum lagi jumpa Pulau Pinang tu sendiri. Kita pergi kepada maklumat Pulau Jerejak ni, okey. Pulau Jerejak ni dia memiliki keluasan sebesar 362 hektar dan jarak antara pulau dan juga tanah besar itu adalah 1.5 batu nautika. So jauh lah kan dengan tanah besar tu sendiri. Kawasan Pulau Jerejak ini dia berusia lebih pada 4,000 tahun. Kemudian dia ada 210 spesies daripada 71 keluarga flora. Bermaksud dia banyak jenis lah tumbuhan-tumbuhan kat situ kan, dan juga 39 spesies fauna, binatang yang ada lah dekat Pulau Jerejak tu sendiri. Sekarang kita masuk kepada sejarah Pulau Jerejak ni. Pulau Jerejak ni dalam rekod Colonial Artillery of Wilton, England. Okey, Pulau Jerejak ni pada zaman tu yang baru ditemui tu, dia dijadikan pangkalan tentera laut British pada tahun 1797. Bertujuan untuk melindung bandar James Sound yang kini dikenali sebagai Bayang Lepah lah, dekat Bayang Lepah sana tu. Okey, masuk kepada tahun 1910, dia dijadikan pusat kuarantin kesihatan kepada pendatang asing. Kesihatan kena kuarantin di Pulau Jerejak tu, dijadikan kuarantin lah. Okey, masuk pada 1930. Waktu tu adanya penyakit kusta. Kalau hampa tahu penyakit yang kulit tu kan, penyakit kusta tu ada kan. Jadi Pulau Jerejak ni dijadikan di bahagian timur pulau lah. Ada satu kawasan tu, bahagian belah timur tu dijadikan hospital kusta, penyakit kusta tu. Disebabkan peperangan dunia berlaku, maka datanglah ada penyakit lain macam menghidap batuk. Yang ada waktu tu batuk kering, penyakit TB dan kusta. So terlalu banyak sangat penyakit pada waktu selepas saja Perang Dunia Kedua tu. Jadi Pulau Jerejak ni dijadikan pusat tahanan kuarantin untuk orang-orang pesakit-pesakit yang memiliki penyakit berat ni lah, iaitu kusta, TB, batuk kering semua tu. Okey, tu pada tahun 1930. Kita masuk kepada tahun 1948 sehingga 1949. Kemudian Pulau Jerejak ni dijadikan pula kem tahanan politik British ataupun penjara Pulau Jerejak. Membawa maksud Pulau Jerejak ni sendiri dijadikan sebagai penjara ataupun tempat buangan orang-orang yang British tidak suka lah pada zaman tu kan. Kita dah tu pada tempoh setahun pada 1948 sehingga 1949. Tempoh setahun kan kejadian tu berlaku. Kemudian kita masuk pula pada tahun 12 Jun 1969. Pada waktu ni Pulau Jerejak tu digelarkan penjara. Bermaksud disebabkan pada tahunnya 1948 dan 49 tu kan, tempoh masa tu kan yang panjang tu, yang berlaku yang dia orang tempat buang orang British, yang mana British tak suka, dia orang letak kat situ. Jadi tempat tu popular, bertukar jadi popular lah pada waktu 1969, tempat buangan orang-orang yang British tak nak tu. Sehingga pada waktu tu Pulau Jerejak dikenali sebagai Alcatraz Malaysia. Alcatraz tu adalah penjara yang popular, tapi saya tak ingat kat mana. Okay. Antara pejuang-pejuang Melayu, pejuang-pejuang negara kita yang pernah dipenjarakan ialah Dr. Burhanuddin Al-Helmi. Pernah dipenjarakan di penjara Pulau Jerejak tu sendiri.
dan seterusnya Ahmad Bostaman dan Ustaz Abu Bakar Al-Bakir. Ini antara pejuang-pejuang negara kita yang pernah dibuang di Pulau Jerjak. Mereka ni pejuang, tak apa ingat. Mereka ni pejuang negara kita untuk menghalang British. Mereka ni kawan jahat, mereka pejuang. Okay? Disebabkan British tak suka mereka, sebab itulah mereka dilemparkan, dimasukkan ke dalam Pulau Jerjak tu sendiri. Okey, sekarang kita masuk pada tahun 1981. Seramai 100 orang tahanan telah mengamuk di Pulau Jerjak atas sebab masa mereka dipenjarakan ataupun tempoh mereka ditahan itu ditambah. Contoh dia patutnya ditahan selama 3 tahun, dipenjarakan 3 tahun, tapi ditambah lagi 2 tahun ataupun setahun. Jadi mereka tidak berpuas hati. Jadi mereka membuat pemberontakan lah di situ, seramai 100 orang. Pada tahun-tahun seberikutnya, tahanan di Pulau Jerjak itu bertambah menjadi 982 orang. Makin ramai kan. Jadi Pulau Jerjak tu sendiri menjadi kawasan yang sangat bahayalah. So kerajaan pada waktu itu, iaitu British sendirilah, dia orang memberi arahan kepada pelayan, kepada nelayan kepada nelayan supaya tidak singgah ke Pulau Jerjak itulah, ke Pulau Jerjak sendiri. Jadi mereka memberi warning tu, perlu nelayan perlu menjauhkan daripada Pulau Jerjak itu sejauh 200 meter. Tak boleh lebih pada tu. So dia orang ada barrier lah kat situ kan. So tak boleh dekat dengan Pulau Jerjak. Okey, masuk kepada tahun 1985 bulan Januari, seramai 4 orang telah pun berjaya melarikan diri daripada Pulau Jerjak itu sendiri. Iaitu tahanan lah, seramai 4 orang tahanan berjaya lari keluar pada Pulau Jerjak. Selepas pada 3 bulan, iaitu bulan Mei 1988, 3 orang berjaya melarikan diri daripada Pulau Jerjak. Jadi total 7 orang lah yang larikan diri tu. Okey, kita masuk kepada tahun 1990. Tak adalah lama sangat kan, 30 tahun yang lalu kan, 30 tahun lebih lah. So benda tu masih dekat dengan kita, jangka masa yang terjadi benda ni kan. Disebabkan pada waktu tu tahanan sangatlah ramai, makin bertambah. Jadi kerajaan pada tahun 1990, kerajaan Malaysia telah membuat satu arahan untuk tutup Pulau Jerjak tu. Tempat tahanan tu ditutup. Kemudian semua tahanan-tahanan daripada Pulau Jerjak dipindahkan sedikit demi sedikit ke tempat iaitu Muar dan juga Simpang Renggam, sehinggalah 13 Ogos 1993. Dia mengambil masa selama 3 tahun untuk pindahkan tahanan-tahanan di Pulau Jerjak tu. Okey, kemudian Pulau Jerjak tu ditutup. Setelah beberapa tahun, pada tahun 2000, Pulau Jerjak dibuka semula, dijadikan sebagai tempat pelancongan. Jadi kat situ mereka mula buka hotel, bukan hotel, apa panggil apa? Resort dan spa. Resort dan spa Pulau Jerjak. Dia orang buat tempat yang menarik, dia orang perbaiki lagi keperluan-keperluan yang ada di Pulau Jerjak tu, dijadikan sebagai tempat pelancongan di Pulau Pinang. Kat sini hampa boleh tengoklah tempat-tempat yang ada di Pulau Jerjak dijadikan tarikan pelancongan. Okey. Kemudian pada tahun 2000 dia orang baru buat kan. Kemudian tahun 2003 tu barulah depa buka untuk pengunjung masuk ke Pulau Jerjak tu kan. Januari 2024 mulalah operasi yang dinamakan Jerjak Resort and Spa. Okey,
Dia dah dibuka pada tahun 2003. Tetapi waktu tu tahun tu tak siap lagi. Resort tahun 2024 barulah resort Jerejak tu dibuka. Okey. Info menarik, resort dan spa ni didirikan di mana kawasan tu adalah pusat rawatan penyakit kusta dulu. Tapak tu dulunya adalah hospital penyakit kusta. Jadi tapak tu bangunan tu dimusnahkan dan didirikan semula dengan resort dan spa. So tapak asal dia tu adalah hospital lama, hospital penyakit kusta. Info tu sangat menarik lah sebab yalah, itu sejarah dia kan. Hampa dah tahu asal usul Pulau Jerejak ni, sejarah dia dan juga maklumat-maklumat Pulau Jerejak. Jadi hampa please like dan share. Yang mana belum subscribe, tolonglah subscribe saya punya YouTube supaya saya lebih semangat lagi nak hantar nak masukkan video-video yang seterusnya. Okay, bye, kita jumpa lagi.